30. Sunat-sunat mandi. Kita bekah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat mandi hadas. Sunat mandinya, sunat mandi hadas ni banyak. Setengah daripadanya menghadap kiblat. Belah pihak yang termuda ialah kiblat. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika nak berniat tu, tapi dengan niat zikir. Ada kait tu. Sebab bismillah ni ayat Quran. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran. Bila ayat Quran kita tak ada besar tak boleh baca, maka niatkan zikir. Tu ada kait. Kita baca bismillah tu niat zikir. Kemudian membasuh dua tapak tangan, itu semua sunat. Sebab tu bangun tidur, air ke kola-kola jangan celup tangan. Nabi kata la tudku aina batat yadah. Ya. Sebab kamu tak tahu di mana tangan kamu tidur. Gabungnya pegang benda najis, kata kau celupkan air kola-kola jadi najis, sebab tu basuh tangan. Kemudian menggosok dengan tangan di mana tempat yang sampai kepada seluruh anggota berturut-turut pula. Sebab gosok ad-dalku ni, kalau mazhab kita Syafi'i bila rata sunat. Kita basuh tadi tengok dah rata, sunat kita gosok. Kalau tak rata melainkan dengan gosok, dia gosok jadi wajib. Ya. Dalam mazhab Malik dia pukul rata tu gosok. Ad-dalku wajib. Gosok tu wajib. Ya. Tu. Dia kadang-kadang untuk tua kan kaki dia jari berlipat. No. Dia kaki dia bertindir. Dia kalau buka, pum dia tendang balik. Macam jebak. Pum. Jadi dia tendang balik. Jadi kalau tak buka tu tak kata air, dia kena buka. Wajib buka. Sebab kalau tak buka dia tak kata. Kecuali kalau mutalah. Dia dah ittihaman, sudah bersedaging. Kalau kita buka koyak berdarah, kita tahu. Itu baru dimaafkan. Sama juga dengan wasyam, tatu. Dia mahu masuk Islam kan, tatu penuh badan. Sini beruk, sini babi, sini kera, kan, belakang muka. Penuh belakang ni tatu dia ke badan. Jadi kalau mandi memang tak kata tatu. Jadi kena buang semampu boleh. Buang, kalau boleh buang semua buang. Wajib buang. Tapi kalau dibuang tak boleh, melainkan kena siap kulit tu, aku tak payah. Sampai mereka nak kena siap, asyarah maafkan. Sebab bersiap ke mudarat. La darar wala dirar. Jangan buat mudarat pada diri kamu, jangan buat mudarat pada orang lain. Itu hadis Nabi. Maka daripada hadis ni ulama fiqh buat kaedah ad-darar yuzal. Semua mudarat naklah dihapuskan. Jadi sampai peringkat koyak tu atau ayah. Tapi kalau boleh sisi lagi boleh dia buat kadar tu buang. Kalau tak boleh tinggal lagi tak apalah. Tinggal gitu je lah. Habis. Kemudian mulai basuh dari sebelah kanan. Mandi tu belah kanan dulu ambil. Sunat. Ya, membasuh 3 kali sunat dan lain-lain tu. Itu di antara sunat-sunat. Bagaimana kalau dibasuh sekali rata dah sah dah. Ya. Kemudian terselur dalam iqna', dan al-iqna' bagi Imam Bajuri 1. Ya, muka dia beli wujud 1. Buka iqna' wujud 1, muka surat 201. Orang yang berhadas harus mandi bertelanjang, mandi tidak pakaian. Macam apa tulis kita ni, orang luar besar ni, orang Johor ni. Syekh Abdul Ghani bin Syahir ni anak murid jauh ni. Anak murid Syekh Ali Maliki. Anak murid Syekh Ali Maliki, alim 4 mazhab besar. Syekh Ali Maliki dia pernah berdebat dengan Wahabi, dia pukul TKO tonggang langgang tu Wahabi. Tapi kitab dia buat, dia tak dapat percaya, dia tak dapat percaya sampai sekarang. Perdebatan besar. Dia ada nukilkan soal jawab. Yang mana Wahabi semua ni, muka-muka Wahabi Pak Wahab tak senonoh ni kan. Yang buat masalah semua dalam kitab kita jawab. Perdebatan jawab kitab tu bagus. Ya. Syekh Ali Maliki, ulama besar di Mekah. Dia alim 4 mazhab. Ya. Ini antara anak murid ni. Tuan pengarang kitab Syekh Abdul Ghani. Wah, hebat benda ni. Jadi maknanya harus kita mandi tadi dalam keadaan harus mandi tidak berpakaian. Ya.
sebut bertandang tu tak bersedat, tak berpakaian. Kau tulis tak nampak belakang. Mana tak ada pakaian dalam tempat yang terlindung. Dia mandi seorang dalam bilik, maka harus bagi dia apa? Nanti buka pakaian. Tak ada pakaian boleh. Tapi jangan ada orang belakang. Habis. Sebab kita masuk dia tanda kita baca ni kan. Allahumma ja'alni minal a'udzubika minal khaba'is wal kita minta doa tu kan, doa masuk tanda. Oh tu doa tanda. Ya. Doa tanda. Tak ingat. Minal khubus wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Bila kita baca doa tu, ulama kata itu sebagai kalau orang panggil ayat pengabun. Kita baca doa tu syaitan jin tak nampak. Ya. Kalau tak baca dia nampak kacau begini. Waktu masuk tanda baca, masuk bilik air baca doa. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Minta lindung daripada syaitan jantan dan zina. Itu setengah daripada hikmat dia. Ulama kata kalau kita baca doa tu masuk tanda masuk apa, dia tak nampak. Ya. Dalam bilik air atau di hadapan orang yang harus menengok aurat dia, suami dia dan sebagainya. Tetapi kalau pakai kain basahan lebih baik, mana afdal. Habis katanya pada pendapat saya jika kita mandi dalam bilik air tidak berpakaian tu lebih afdal. Pula dia terbalik saya. Kata saya ni terbalik pula. Yang tu lebih afdal. Mana elak dia? Kerana menjimatkan air. Macam-macam tadi. Ni pandangan dapat fiqah kan. Bila fiqah mana fiqah? Ma'rifatul ahkam allati tarikuha al-ijtihad. Benda ijtihad. Sebab wajib-wajib dalam fiqah ni bagi wajib ijtihadi. Ya. Kalau tak ada ijtihad benda qat'i. As-salatu wajibatun. Semayang tu wajib. Itu bukan itu qat'i. Tak ada khilaf. Tak ada kata semayang 5 waktu ni ada khilaf, tak ada. Itu bukan fiqah. Semayang 5 waktu wajib, itu bukan fiqah. Ya. Kalau fiqah dia benda-benda khilaf tu fiqah. Baca Fatihah wajib atau fiqah. Sebab ada khilaf ulama situ. Sebab dia elak kena menjimatkan air kita. Terutama jika air tidak banyak kan? Dan senang hendak meratakan air ke seluruh badan. Itu sebab elat dia. Dia beri elat. Sebab fiqah ni dikuat elat. Al-an la taduru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Elat dengan maklul tidak akan serentak. Bila elat gini hukum jadi gini. Kalau elat jadi gini hukum jadi gini. Itu fiqah. Ya, wujudan wa adaman. Bila ada elat ada maklul. Sekarang elat dia apa? Nak mudahkan kata. Maka jadi itulah maklul dia nak memudahkan kata. Elat dia tak payah pakai, buka aje lah dia kata. Kemudian mandi sunat. Mandi sunat pun banyak juga. Iaitu pertama, mandi kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Ya, dalam hadis Nabi kata apa? Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Hadis sahih. Ghuslul Jum'ah, mandi hari Jumaat tu wajib. Waw alif jim ba, wajib. Tapi kenapa dalam mazhab kita sunnatul muakkadah? Hadis sahih. Sini kena dia ada dua lapis kan. Hadis sahih, satu lagi fahaman pun kena sahih. Wahabi ni hadis sahih, kadang fahaman tak sahih daripada dia biul. Ya, marah Wahabi, nak marah-marah. Aku menggeram Wahabi. Ya. Kuang-kuang hajau. Manusia paling kuang hajau Wahabi. Habis 4 mazhab nak dalil kena punya. Kau siapa? Kan? Muka kau punya muka Wahabi dengan tapak kaki macam ni tak sama. Ya, jadi dengar. Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal Quran. Ya. Muwatta' dia hafal satu malam ni. Kau boleh? Ya. Lepas sepuk balik. Allah akbar. Imam Syafi'i buat qawaid fiqhiyah. Kaedah fiqh Imam Syafi'i buat kaedah fiqh. Satu kaedah dia sudah siap 7 lapis jawapan kalau orang tanya. Kalau orang tanya round pertama macam ni jawab dia. Kalau round kedua orang tanya ni jawab dia. Round ketiga ni. Kita nak faham kalam dia tak guna erti. Apa kata nak pakai mazhab Syafi'i ni semua kau ni angin ni. Ya, ada belasah lagi balik. Orang hajau bodoh sombong. Ya, orang tak nak pakai mazhab ni bodoh sombong, campur bebal bengong. Ya. Bukan taraf kita mujtahid. Ya, taraf kita ni muqallid. Ya. Dia buat ni kan mujtahid, mujtahid nama dia.
Ya, mujtahid. Habis. Jadi adalah hadis sahih. Ghuslu Jumaah wajibun, mandi hari Jumaat wajib. Ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang dah bermimpi, mana dah balik. Tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i kata sunatun muakkadah? Mana sarif? Sarif yang sahabat. Ya, ketika Sayyidina Umar tengah membaca khutbah, Sayyidina Osman masuk. Dan masuk Sayyidina Osman tu cara dia mengantuk. Letih, mana apa? Tak mandi. Sayyidina Umar kan digarang kan, atas mimbar dia sound, "Ya Osman, kau dah mandi tak?" Sayyidina Umar kata tak. Bila tak, Sayyidina Umar pun tak kata apa, Sayyidina Osman pun tak bangun mandi. Bermakna apa? Situ sarif memalingkan makna wajib kepada sunnatul muakkadah. Ya, wajib dalam hadis itu makna sunnatul muakkadah, sunat yang kuat tuntut saja. Kalau wajib, Sayyidina Umar dah angkat kayu dan Sayyidina Osman pun orang yang dijamin syurga, dia tak akan buat benda tu, dia akan mandi kalau wajib. Nandakan situ mandakan wajib tu, mandi tu sunat muakkadah. Ada itu ulama tarjih kata senang kan nak tunggu hukum. Hadis memanglah hadis, nak memahami itu masalah. Kalau tak cukup berkakas macam mana? Pakai pasal zahir dia parah dia. Itu maknanya dalam masalah kita sunnatul muakkadah. Sunat benda bila aku ijtima', tempat perhimpunan kita mesyuarat sunat mandi, kita pergi sama jemaah sunat mandi, pergi nak apa? Tahu apa semua tempat-tempat yang macam ni, tempat berhimpun ramai kan, menjadi suasana tu akan berubah. Jadi sunat kita bersih, itu maksudnya. Pakai bau-bauan dan sebagainya. Itu sunat bagi kita macam tu. Kita kena sekalian. Sembahyang subuh pun tiap tempat sembahyang. Allah, nak baca Fatihah macam nak termuntah kan. Ya, orang tua sebelah ni dia isap ukur daun, kemudian gosok gigi tak ada kan. Dia punya bau mulut, kita nak buka mulut baca Fatihah, apa tu menangkau. Sampai baca Fatihah lepas tu tutup mulut lah. Rasulullah kata, siapa makan bawang jangan hadir masjid aku, Nabi kata. Itu kalau bawang, mana bau dia ada. Kalau keledah kan, lagi kuat kan. Kalau jering petai, keledah lagi kuat kan. Maknanya benda yang ada membawa bau jangan ganggu, ya, mengganggu dalam tempat masjid tadi, jangan terganggu dengan bau mulut kita tadi, dengan sebab dia makan benda yang berbau. Tuan. Ni tak mandi, pakai pula baju tidur, hangit, hapak pening kepala orang sebelah. Ya, orang sebelah kata, "Pak Iman cepat-cepat bagi salam." Ya, tak tahan bau kawan sebelah ni kan. Kita biar bau tu harum. Bagi perempuan tak payah pakai lah. Perempuan kalau pergi suar masjid, mada dia mandi bersih dah. Ya, kalau dia berbau, bau hangit kan, tapi orang lelaki lain macam bau kan, pahala dia begitu dia tolak Allah Taala. Ada buat pahala di masjid suar. Itu mana perempuan dengan lelaki ni sangat dijaga oleh syarak. Ini spray bukan main lagi tu. Terangkat hidung kawan ni. Wah, ni malaikat subuh. Dia pakai minyak malaikat subuh ni, nama dia minyak wangi, bukan main ni. Hendaklah kerana hendak pergi sembahyang Jumaat, tempat orang berhimpun kan, biar bau dia bersih je. Masuk waktu mulai daripada lepas subuh hari Jumaat tu. Waktu mandi tu senang. Lepas subuh Jumaat dah boleh mandi dah. Berkekalan hingga tidak harap lagi hendak mengerjakan, tidak jadi pergi Jumaat. Lepas tu tak ada senang lagi lah. Tapi yang elok afdal tatkala hampir hendak pergi, macam biasa kita buat dah, ya. Biasa pergi Jumaat kita mandi, siap mandi tu pergi. Itu elok, masih segar lagi lah. Kalau di mandi subuh tu mungkin dah tak apa, tak bagi segar nak pergi Jumaat tu. Waktu habis dia bila dia putus asa nak pergi Jumaat, ya. Macam orang sakit, dia rasa nak sembuh ni, tunggu tak sembuh lagi, kepala sakit. Akhirnya tengok orang sembahyang, imam pun dah nak salam lah, ketika habis lawak tu, ya, tak sunat lagi kalau dia mandi. Tapi kalau dia segar ataupun dah sihat, masih dapat lagi sembahyang Jumaat, ketika itu sunat dia mandi. Yang kedua, mandi kerana menyambut hari raya, sama ada raya fitri atau raya adha, raya puasa atau raya korban. Mandi umum semua, ya, atau perempuan yang haid nifas pun boleh mandi, sama ada hendak pergi sembahyang di masjid atau tidak. Ini mandi li zina, bukan zina yang bebek itu, ya, alif lainah tu zina, perzina, ni zina, zinatun mana berhias, ya. Zina lain, kalau zinatun tu mana perhiasan. Mandi kena berhias menyambut hari lebaran, itu disunat mandi walaupun dia dalam keadaan uzur. Mandi kena menyambut hari raya fitri atau raya adha, sama ada hendak pergi ke masjid nak sembahyang atau tidak, sunat sama sekali.
Kalau masa Jumaat tadi tak pergi Jumaat, dia tak sunat, ya. Dan masuk waktunya daripada semenjak tengah malam. Ini sunat mandi hari raya tu. Ya, lepas tengah malam 12 malam tu dah boleh mandi dah. Hingga masuk matahari yang matahari, ya, yang eloknya dilakukan lepas terbit fajar, ya, lepas terbit fajar lepas subuh lah. Tak, yang ketiga, mandi kerana hendak sembahyang minta hujan, istisqa. Sebab apa tu? Tu mana ijtima', berimpun. Ya, bila berimpun ramai kan, tu. Ya, syarat nakkan kita bersih. Kemudian masuk waktunya pada orang yang hendak sembahyang seorang diri. Bila apabila hendak sembahyang minta hujan, dia sembahyang seorang-seorang. Bila dia nak sembahyang, sunat mandi. Dan pada orang yang hendak sembahyang berjemaah ialah apabila orang ramai telah berkumpul dan habis waktunya apabila selesai sembahyang. Dah tak ada gharat apa nak mandi lagi kan. Kemudian yang keempat, dia mandi kerana gerhana matahari dan gerhana bulan, ya, tu. Masuk waktunya apabila mulai salah satu daripada keduanya. Start je gerhana itu berubah je, ya, gerhana keduanya berubah, dan habis waktunya apabila telah sempurna cerahnya. Bila dah habis gerhana tak adalah sunat, ya. Yang kelima, jim, mandi kerana lepas memandikan mayat. Siapa mandikan mayat? Man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Man ghassala maitan, siapa mandikan mayat, falyaghtasil, naklah dimandi. Bila mandi mayat kan sejuk mayat kan, jadi badan kita ni rasa agak lemah. Jadi sunat kita mandi dia segar ni. Ya, siapa mandikan mayat maka sunat dia mandi lepas tu. Sebab biasa orang tengok tengah malam lepas mandi mayat kan dia mandi. Tu sunat. Wa man hamalah falyatawadda. Siapa yang menanggung mayat maka sunat dia ambil wudu. Ya, dia pikul mayat ke apa kan, dia tatang mayat ke dia pikul mayat, maka sunat dia mengambil air sembahyang. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kena cak mandi orang kafir setelah masuk Islam. Dia masuk Islam, sunat dia mandi. Ini sekiranya ia tidak berjunub. Ya, kalau malam tadi dah berjunub, kalau dia masuk Islam kena mandi lah. Atau datang haid, mana tak ada datang haid. Atau nifas pun tak ada. Atau wiladah beranak pun tak ada. Dalam masa kufur dia tadi tu. Dan sekiranya ada demikian itu, maka mandi itu adalah wajib menurut kaul yang muktamad. Kaul muktamad yang kuat yang dipegang. Ya, kalau dia sebelum ada beranak ke dalam tu ada semua ada, maka dia mandilah, mandi wajib. Ya, gatakan air semua sekali. Tapi kalau ada mukabil muktamad kata tak apa. Sebab dia pegang apa, in yantahu yufar lahum ma qad salaf, dia masuk umum. Ya. Orang kafir ni in yantahu, sikit dia berhenti daripada kekafiran dia. Dia mengucap kalimah syahadat, yufar lahu ma qad salaf. Semua dosa dia diampun kepada Allah. Ya, kalau dosa dia pun tak mandi tahu habis keben dia. Dikir semula balik. Itu maknanya apa? Ayat menandakan bahawanya keistimewaan orang mu'allaf. Dia masuk di Islam, habis dosa dia. Ya, silap-silap kita yang dalam Islam pun dosa kita banyak tak tergapur lagi. Sebab kita malah istighfar. Dia dah masuk Islam, settle habis. Ya. Dalam ayat kata sawa'un 'alaihim anzartahu am lam tunzirhum la yu'minun, jangan mudah. Badan itu kata buka tafsir, sawa'un 'alaihim anzartahu am lam tunzirhum la yu'minun. Dia orang kafir sama ni, kau beri peringatan ke tidak, imamat tetap mereka tak beriman. Ini kafir mana? Ulama bagi dua. Kafir yang Tuhan dah taksiskan sampai mati dia kafir. Adapun kafir yang akan masuk Islam ni dikeluarkan daripada ayat ni. Ya, dengan ayat tadi in yantahu yufar lahum ma qad salah. Jika mereka berhenti daripada kekafiran maka diampunkan segala dosa mereka itu. Jadi termasuk ampun semua kes ampun. Masuk ni ada betul tak payah mandi dah. Dia bersih terus. Dia start balik zero balik. Tapi kalau muktamad kata kalau dia ada kes mandi ada mandilah. Jalan cermat yang itulah. Dan setengah ulama ada mengatakan gugur hukum mandi tu apabila telah masuk agama Islam. Tapi pendapat ini qaulun dhaif, pendapat yang tak kuat lah. Dari segi fiqh tak ada masalah. Ya. Bahawa wajib sendiri panggil wajib bila ada khilaf, mana wajib itu wajib ijtihad. Ya. Dan hak yang berapa? Yang keenam, kelima. 6. Mandi kerana hendak berihram haji. Ya. Dia nak ihram haji, dia mandi atau umrah. Atau keduanya sekali lah, dia buat kiran. Atau ihram itlaq, ihram saja ihram, dia tak kait. Ya, ada ihram muqayyad pun ada. Itlaq, ihram saja tidak ditentukan haji atau umrah.
waktunya ialah apabila hendak berniat, hendak niat sunat mandi, dan habis tempohnya apabila telah berniat. Ada kalanya beberapa mandi sunat lagi, ada lagi banyak sunat yang disebutkan di sinilah. Itu di antara apa? Sunat mandi. Kemudian tayamum dan syaratnya. Pertama, tayamum tu asal makna qasdun, qasad. Itu segi luar dia. Segi bahasa Arab, tayamum tu asal makna ambil sebagaimana firman Tuhan, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Janganlah kamu sengaja. Itu apa tu? Pilih. Qasad. Itu makna qasad, pilih. Jangan saja kamu pilih yang huduh-huduh daripada harta kamu untuk memberi orang. Ya. Zakat ke yang wajib ataupun nak beri orang, dipilih tak baik dibagi, dan yang terbaik digembat atau nafsu dia kotor, tak elok. Jadi qasad kita bila maknanya tayammamu tu, pilih qasad. Itu pada luar. Adapun pada yang kita nak pada istilahnya. Dan maknanya pada syarak. Syar'an pada syarak ialah menepuk debu tanah ke muka, dan dua tangan ganti daripada wudu, atau mandi dengan syarat-syarat tertentu. Di tayamum dia boleh pergi dua ganti, daripada wudu ataupun mandi hadas. Anggota dia sama je. Yang mandi hadas berguling pula tu kan. Dia ambil debu semua kan, dia pun berguling. Rata satu badan, jadi tepung komak je. Tepung komak. Nabi pernah berlaku tu, sahabat dah buntang. Nabi tanya, kata dia tak payah. Nabi kata tayamum untuk ganti sembahyang ke ganti hadas besar tetap muka dan tangan sahaja. Ya. Cuma tayamum dengan dipanggil taharah darurah. Tayamum ni panggil taharah darurah. Ya, taharah kesuntukan. Sebab tu dia tak angkat hadas. Tayamum dia tidak mengangkat hadas. Cuma dia mengharuskan saja untuk ibadat. Waktu kalau kita niat, tengok niat dia beza tak? Nawaitu tayammumah listibahah. Dia tak kata nawaitu raf'al hadas. Kalau air semayang, hadas terangkat. Nawaitu raf'al hadas, saja aku mengangkat hadas. Hadas terangkat. Ya. Amrun iktibarun yang mena'u sihatus salah. Benda iktibari yang menyekat daripada sah semayang, itu panggil hadas. Jadi benda tu terangkat apabila kita ambil wudu. Dan niat dia pun mengangkat. Nawaitu raf'al hadas. Adapun tayamum tak boleh. Dia taharah darurah. Sebab tu dia banyak perbezaan. Dia kata tayamum kena tak ada air. Dia tunggu sampai dah cari semua tak ada. Kemudian kena masuk waktu dulu. Yang masuk waktu baru dia start tayamum. Sebab kalau dia sekiranya dia buat dulu 5 minit sebelum masuk waktu dia pergi tayamum. Tiba-tiba orang azan ni hujan turun. Apa jadi tayamum dia? Habis. Tak ada faedah, sia-sia. Sebab tu kena masuk waktu dulu. Ya, itu syarat-syarat dia lah. Kemudian dia pula kena buat satu wajib saja. Ya, yang sunat. Kemudian martabat pula ada 3 martabat. Martabat tertinggi kalau dia niat fardu. Nawaitu tayammumah listibahati, apa dia? Fardu salah ke salah aja. Kalau fardu salah dia niat fardu, maka dia boleh buat fardu satu saja dan beberapa sunat. Fardu lain kena ambil tayammum lain. Tapi kalau dia tak niat fardu, dia tak boleh buat fardu. Nawaitu tayammumah listibahati salah aja. Saja aku tayamum kena mengharuskan semayang. Dia tak sebut fardu, maka dia tak boleh buat fardu. Dia boleh buat sunat dan bawah dia. Apa bawah dia? Menyentuh Quran dan seumpama. Ya. Kalau dia niat maknanya bawah sekali. Nawaitu tayammum listibahah apa? Masil misal. Saja aku tayamum kena mengharuskan menyentuh Quran. Dia tengok Quran tu tak bagus tu berduduk di alih. Dari semayang, air tak ada nak ambil semayang, dia pun tayamum. Kena niat nak sentuh Quran, maka dia tak boleh semayang sunat. Semayang wajib lagi tak boleh. Sebab tu peringkat paling bawah. Ya. Kita akan datang tengok. Adalah syarat meluluskan seorang itu tayamum 6 perkara. Tayamum ada 2 sebab. Satu, li faqdil ma', tak ada air. Yang kedua, lil marad, kena sakit. Air ada, tapi dia tayamum. Tapi sebab apa tayamum? Sebab kerana sakit, uzur. Mengikut nasihat doktor yang adil, anggota ni tak boleh kena tak boleh kena air. Kalau kena air menyebabkan cacat ke ataupun lambat baik penyakit, maka ketika itu dia boleh tayamum walaupun air ada. Orang macam ni kalau nampak air, tayamum dia tak batal. Ya, sebab dia tayamum bukan kena tak ada air. Kalau dia tayamum kena tak ada air, bila nampak air, batal tayamum dia. Ya.
Adapun syarat meluluskan seorang itu tayamum 6 perkara. Pertama, ada uzur dengan sebab musafir dalam perjalanan. Jadi musafir itu bukan mandi musafir Dia kata min itlaqil har wa itrahalu fi. Itlaqkan hal keadaan musafir, dia nakkan kelakuan dalam musafir. Sebab orang Arab bila biasanya kalau musafir memang tak ada air. Itu maksud dia faqdul ma. Tak ada air. Bukan diri musafir. Dan di musafir kan air banyak setiap sebab apa? Kena gelis safar. Tak ada hukum itu. Atau sakit. Maksudnya apa? Syarat membolehkan seorang itu bertayamum maulah 2 sebab. Pertama, tidak ada air. Sebab lazim dia musafir tanah Arab memang tak ada air. Jadi dia tayamum sebab tak ada air, sama ada dalam perjalanan atau dalam kampung. Hidup sama ada dia musafir atau dia mukim, tiba-tiba air tak ada, ketiga itu boleh tayamum. Disebut khas musafir sebab apa? Kerana biasa. Ini atau ghalib. Kerana biasa dalam masa itu musafir payah dapat air di tanah Arab kan. Kemudian keduanya sakit, tidak boleh kena air. Nasihat doktor yang adil, yang tidak fasik, dia kata memang tak boleh kena air, menyebabkan kesan sampingan. Maka itu ditanya, ketika boleh tayamum. Dinyatakan dalam syarat yang keempat. Yang kedua, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Dengar azan kan. Tu matahari dah, ukur matahari dah masuk dah. Zuhur misalnya, gelincir matahari. Kita boleh start tayamum. Dari itu tidak sah tayamum bagi orang yang syak. Dia syak waktu, dah masuk belum zuhur, dah masuk belum zuhur. Dia pergi tayamum, tak sah tayamum dia. Dia kena yakin betul-betul masuk waktu. Adakah sudah masuk waktu atau belum? Sekalipun kebetulan sudah masuk, dia kata masuk belum. Jadi dia tayamum dalam keadaan hati dia tidak yakin waktu dah masuk. Tiba-tiba jumpa tengok jam, dah 2:30 dah, lama dah zuhur. Pun macam itu keadaan tak sah. Sebab dia kena jadi syarat awal dia mesti tahu kedudukan waktu ini. Ketiga, mencari air. Dia berjalan-jalan ke tempat, air tak ada, kena cari. Dalam haddul ghaus dia panggil. Haddul ghaus mana apa? Sekeliling, kalau kita menjerit, tolong dengar keliling tu. Cari keliling tu dah tak ada dah, kena boleh tayamum. Kecuali tempat tu memang dah maklum, tak pernah ada air setahun pun. Dan di mana tempat ia berada dari kawan-kawannya, dan di keliling tempat itu yang di agaknya ada air sejauh sampai didengar suara menjerit. Itu maknanya haddul ghaus. Yang keempat, uzur memakai air. Ni jaga ni. Banyak berlaku ni. Kan kita kata tempat kita ni ada air banyak kata ni yang empat banyak berlaku ni. Uzur memakai air, dia aksiden, kaki dah jongkang patah. Macam dia dah balut. Ketika itu air tak boleh pakai, anak kena tayamum. Tu tahu. Umpama takut badannya jadi binasa atau hilang manfaat anggota, dia kalau kena air menyebabkan mungkin boleh lumpuh. Nasihat doktor yang adil, ketika itu tak boleh guna, dia kena pakai tayamum. Atau takut nak pergi mengambil air disebabkan ada binatang buas. Ni dulu punya cerita ni lah kan. Tengah bandar ada binatang buas. Nak pergi sana tengok rimau dia, dan air ada. Dekat telaga dia tu ada harimau, tak boleh pergi. Boleh tayamum. Tempat lain tak ada air lah. Kalau tempat lain ada, dia kena tempat lain. Atau ada musuh dalam peperangan misalnya ni, tempat-tempat kita air tu musuh duduk situ, dia tak boleh pergi. Atau takut hartanya kena curi, dia seorang, kalau tinggal ni sekarang ambil barang ni kena curi, boleh tayamum. Atau kena rompak jika ditinggalkan. Semua perkara ni menyebabkan apa? Dia boleh tayamum. Satu masalah, kalau kita sakit, aksiden jalan, dia nak pergi sembahyang Jumaat, tiba-tiba jatuh motor, kaki dia patah. Patah kat mana? Dekat anggota wuduk. Kaki kiri jalan ni, tempat kaki kan, kat situ patah. Jadi bila dia tayamum, ambil sembahyang macam biasa dulu, basuh muka macam biasa sebab anggota tu sahih, tak ada sakit. Basuh tangan, sapu kepala. Kaki kanan tak okey, basuh macam biasa. Tiba kaki kiri, 3 syarat untuk dia tidak payah qada. Pertama, ketika dia antarkan pembalut kaki tu, mesti syarat dia kena ada sembahyang. Dia tadi okey lah, sebab dia menuju nak pergi sembahyang Jumaat kan, sembahyang masih ada. Dan doktor yang buat pun doktor yang pandai misalnya kan.
Kemudian pastikan jangan ada najis. 2. Yang ketiga, pembalut jangan lebih kadar hajat. Kalau dia perlu kadar hajat besar ni, dia dibalut sampai siku tu atau habis tu. Sembahyang tu kena qada balik. Ya, kalau tak nak kena qada, 3 syarat tu kena ada. Ya, pertama, ketika dihantarkan pembalut dia ada air sembahyang. Yang kedua, bawa pembalut semua jangan ada najis. Dan ketiga, pembalut jangan lebih kadar hajat. Okey, dia buat 3 cukup, kan dia ambil sembahyang macam biasa, tiba kaki kiri, anggota depan tu dia tak balut kan, basuh yang nyata tu. Atas tu sapu air, kemudian bertayamum. Tayamum niat ganti tu bawah. Ya. Itu sembahyang tak ada qada. Kalau kena luka anggota tayamum itu tidak ada tafsil, memang kena qada. Tangan dia patah sini habislah. Sebab 2 alat suci tak ada. Nak basuh air, air pun tak kata ada balut. Nak tayamum pun tak kata juga ada balut. Jadi dia kena buat sekadar mampu, tapi besok kena qada balik sembahyang ni. Ya. Sebab ni benda ni biasa berlaku dan bila-bila masa boleh berlaku. Ya, aksiden macam-macam. Tekan depan dah tergantung dah mula macam mana nak buatnya. Habis. Yang kelima, ada air di sisi dia ada air, tetapi ia berhajat kepada air itu untuk minum bagi dirinya. Kalau dia ambil sembahyang ni kan habis, dia tengah padang pasir yang jalan ni, ya, tak ada air ni. Kalau dia guna ambil sembahyang, jawab dia memang habis air dan mungkin dia akan mengalami masalah besar. Atau binatang peliharaannya sekalipun untuk masa akan datang, ya. Jadi pelihara kan ada dia punya apa, binatang ternakan misalnya dia dibawa tadi. Kalau dia ambil sembahyang menyebabkan apa, mungkin binatang ternakan dia tak dapat minum, boleh mati. Ya, itu mana binatang yang muhtaram, yang dihormati. Kalau binatang tak dihormati, tak apa. Di antara binatang tak dihormati siapa dia? Tarikus salah. Ulama letakkan tarikus salah, itu binatang yang tak dihormati. Tahu tarikus salah? Orang tak sembahyang. Dia jalangan kita, dia tengok cungak-cungak nak mati, ada air dah. Air ni aku nak ambil semayang. Kalau kau ambil kau tak apa, oh matilah kau mati kau tak semayang. Bagi mampu kau tak semayang. Kalau bahasa halus sikit lah. Kau nak kau sohan, kau tak nak sujud, pergi mati. Begitu juga ulama buat misal dalam laut dia berjalan. Tiba-tiba pukulan ombak dah kuat, perahu atau kapal tu dah berat, kena buang barang muatan untuk selamat. Maka dalam tu kena buang jauh, orang tak semayang pergi buang dulu. Kalau tak semayang dia angkat pergi baling. Itulah hinanya orang tak semayang, tak ada hormat langsung. Berat tu. Orang yang degil tak nak sujud kepada Allah Ta'ala, menompang menghukumi Tuhan, duduk menghukumi Tuhan, makan nikmat Tuhan, degil tak nak sujud. Ini manusia yang paling jahat dipanggil dalam dunia. Orang yang tidak letakkan dai dia sujud kepada Ta'ala. Sebab tu kita syukur bila Tuhan pilih kita jadi orang golongan sajidin yang sujud kepada dia Allah. Besar nikmat. Yang keenam, tanah yang suci berdebu, tiada mustakmal. Tanah tu mesti tanah yang suci, jangan ada najis. Kemudian berdebu, jangan berpasir, ya. Sebab dia panggil turab lahu hubar, ya. Yang dinak tadi maknanya dalam sembahyang, apa dalam tayamum tadi ialah turab lahu hubarun fatayammamu sa'idan tayyibah. Apa makna sa'id? Ya, fatayammamu sa'idan tayyibah. Sa'idan dalam mazhab Syafi'i kita turab lahu hubarun, tanah yang berdebu, ya, sa'id. Kalau mazhab Malik, apa makna sa'id? Martafa'a minal ard, apa yang terangkat ke muka bumi tinggi, semua boleh tayamum. Dinding kan boleh tepuk dinding ni tayamum. Tuan guru saya tu ketika dia mengajar di Mekah kan, Wahabi tangkap dia. Wahabi memang jahat, celaka betul. Dia tangkap tu, dia masuk dalam penjara, berdiri masuk penjara, ramai-ramai dah kan. Bila nak semayang, air tak ada, nak ambil semayang tak ada, debu pun tak ada, nak tayamum, tukar, ikut mazhab Malik. Imam Malik boleh, dia kata yang dimasukkan sa'idan tayyibah tu, ya, fatayammamu sa'idan tayyibah, nak lakukan tayamum menggunakan tanah yang bersih. Sa'id maknanya martafa'a minal ardh, apa yang terangkat. Dia pakai tepuk dinding kan, debu kau mah. Dah ada kata orang apa budi debu pegawai tu, oh dia semayang lama-lama alhamdulillah pakai lepas. Dia buka penjara keluar balik. Ya, tepuk dinding berlubung. Tapi Imam Malik dia tayamum pakai tangan sini je. Muka sama,
tangan dekat buku ladi. Dia tayamum gitu ya. Sebab kias atau ayat hudud faqta'u aydiyahuma, mana aid jadat sini. Kan ada kias itu. Adapun Syafi'i lah kita maknanya ikut pada wuduk. Wuduk pada tangan sampai sini, maka tayamum situ jugalah kias alal wuduk. Kemudian debu disyarat suci, jangan ada najis, berdebu, jangan ada batu tak boleh. Kemudian tidak mustakmal, mana jangan digunakan debu yang dia guna. Ya, dia bertepuk tangan kan sapu muka, debu tadi jatuh bawah tak ada balik. Buat itu tak boleh. Dia sama dengan hukum air ke. Mustakmal. Apa mustakmal? Allazi ustu'mila. Benda yang sudah digunakan mengangkat fardu. Ya, itu mustakmal. Habis. Termasuklah segala jenis tanah, sekalipun tanah kerana obat, seperti batu kawi. Batu kawi. Ya. Orang Kelantan tahu, ada orang Kelantan. Kau pergi sungai-sungai di Kelantan kan, dia di bawah-bawah tu ada jenis batu-batu sesuatu, dia macam batu teller. Ya, dia warna merah. Tu batu tu biasa ada orang gosok kan, ambil air tu. Kalau siapa penyakit jitungan ke, penyakit cacar tu, biasanya alhamdulillah tak nak bagi sembuh. Ya. Tapi jenis batu tu. Kita boleh juga. Kalau titik halus boleh, kerana obat seperti batu kawi boleh. Yang ditumbuk jadi berdebu. Dan yang dibakar selagi belum jadi abu. Kalau jadi abu dah hitam tak dia lah. Maka tidak sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan kapur. Ya, tanah tu kemudian ada campur dengan kapur. Jadi bila kita bercampur, kita tayamum aja tempat yang kapur duduk tu tanah tak jejak. Itu maksud. Jadi tak rata itu maksud. Sebab tak boleh, dia kena solid tanah aja, debu. Atau debu tembikar tak boleh. Ya, debu tembikar. Tanah pasu di titik kan, itu tak boleh. Yang tiada berdebu lah dan lain habis. Kemudian apabila berlaku pada seorang uzur dengan sebab tiada air atau sakit, tak ada air dia boleh tayamumkan atau sakit, ya, dan ada syarat-syarat yang lain, itu apabila ia hendak sembahyang wajib ia bertayamum kerana mandi hadas. Ya, jika ada tayamum dan kena wuduk, ganti daripada air. Mana kalau dia ada hadas besar, tayamum dulu dan wuduk balik. Ya, itu wuduk pula. Untuk mengharuskan sembahyang, sebab dia kata mengharuskan. Nah, itu tayamuman lisibahah. Ya, bukan dirafin hadas, lisibahah, mengharuskan ya, sembahyang. Dan seumpamanya saja, tidak untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Sebab tayamum dia tak ada kekuatan mengangkat hadas. Ya, kalau air ada, berarti niat nawaitu raf'al hadas, saja aku angkat hadas. Sebab benda nampak kan kalau hadas dia ada. Para awliya dia nampak. Saya pernah jumpa seorang wali tu. Dia satu hari dia khatam Quran satu hari sekali. Dan syarat siapa nak salam dia kena ada semayang. Satu budak ni nakal, dia tak ambil semayang, dia nak test wali. Dia dekat tu, marah tu Syekh, dia ambil semayang ni. Melayu ambil semayang. Apa? Dia nampak tu hadas. Hadas tu ada tak dia nampak. Bikashfin dengan kasyaf. Ya, satu hari sekali khatam Quran, masya-Allah. Hebat ya. Habis kemudian fardu tayammum wallah.